لا إله إلا الله يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menjadikan segala alam ini. Al-fa'alu lima yurid, yang melakukan dengan kehendaknya Allah. Al-mutasarrif fi khalqihi al-'abid, yang menjadikan segala kelakuan hamba-Nya. Faja'ala minhum syaqiyyan wa sa'id, yang menjadikan di antara hamba-Nya ada yang dalam keadaan baik dan ada yang dalam keadaan dicelakakan oleh Allah. Wa arsala ilaihim anbiya'a yubayyinuna lahum al-manhaj as-sadid, yang mana dia Allah mengutuskan kepada kita jalan anbiya yang benar. Wa ja'ala khatamahum wa imamahum Sayyidina wa Maulana Muhammad Habib al-Hamid al-Majid, dan juga menjadikan penutup bagi segala nabi itu adalah Nabi Muhammad yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi waj'alna Allahumma ma'a kulli muwaffaqin wa sa'id, dan juga ke atas ahli keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama dengan Nabi Muhammad. Amma ba'du fa al-jalsatul mubarakah, amma ba'du fa hadirin yang menghadiri dalam majlis ini fi masjid nusib isman lil Imam al-Bukhari. Di dalam masjid ini dinisbahkan namanya kepada Al-Imam Al-Bukhari, imam min a'immat ad-din, di antara imam dalam imam agama, wa 'alaman min a'lam al-hudat al-muttaqin, penyebab orang lain mendapat jalan petunjuk, khadimi hadith sayyid al-mursalin, yang menjadi penunggak kepada pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta luqiba bi amir al-mu'minin fil hadith, sehingga beliau Al-Imam Bukhari diberikan gelaran imam dalam ilmu hadis. Ma kana hammuhu syuhrah, bukanlah dia menginginkan kemasyhuran, wala kana hammuhu riyasa, bukanlah keinginannya adalah untuk mengambil pangkat, ma kana hammuhu illa khidmatan lillahi wa rasulih, melainkan keinginannya ingin khidmat kepada Allah dan Rasulnya. Kana radhiyallahu ta'ala anhu mu'takifan ala jam'i hadith Rasulillah, bahawasanya Al-Imam Bukhari beliau itu bersungguh-sungguh dalam meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jama'a al-hadith fi 16 'ama, sehingga beliau menghimpunkan hadis 16 'ama huwa yajma'u al-hadith, 610 tahun, 16 tahun dalam menghimpunkan hadis. Kana la yaktubu hadithan hatta yusalli rak'atain lillah, yang mana beliau tidak menuliskan satu hadis melainkan beliau melaksanakan salat 2 rakaat kerana Allah. Kana kitabahu asahh al-kutub ba'da kitabillah azza wa jal, yang mana kitabnya beliau Al-Imam Bukhari di antara kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Walakin in tafakkarna hal hadhihi al-ahadith ahadith al-Bukhari, dan kita memikirkan adakah hadis ini dinisbahkan terus kepada hadis Bukhari, walimada yuqal hadha hadith al-Bukhari, dan kenapakah dikatakan hadis itu hadis Bukhari? La'annahu tasharrafa bi khidmati hadha al-kitab, kerana beliau dimuliakan kerana beliau berkhidmat dengan hadis Nabi. Fayuqalu sahih al-Bukhari, maka dengan sebab itu dikatakan sahih al-Bukhari. Wa innama fil haqiqah huwa sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hakikatnya adalah bukan sahih Bukhari tetapi sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd an-nas yashma'izzuna min ba'd al-asma', setengah daripada orang itu mereka itu allergic dengan nama-nama yang diberikan. Fatajid mathalan idza sami'u ratib al-Imam al-Haddad, sehinggalah mereka itu didapati mereka itu mendengar daripada allergic daripada mendengar sesuatu yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Haddad, wa huwa imam min a'immat ad-din,
Beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga adalah imam bagi agama kita. وهو من أهل السنة والجماعة. Dan beliau juga adalah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. وفي الحقيقة إنما هي أذكار جمعها من سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. Pada hakikat ada wirid yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu adalah himpunan daripada zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إنما نسبت إليه لأنه تشرف بخدمتها. Dinisbahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kerana beliau itu berkhidmat dalam menghimpunkan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب الصحاح. Begitu juga dengan gelaran kepada Al-Imam Muslim dan daripada kitab-kitab lain yang disinbahkan kepada nama imam-imam. فيربما يستشكل بعض من لم يتصل بأهل العلم هذه المسميات. Dan terkadang berlakunya kemuskilan dalam di sisi ahlul ilmi dengan nama-nama yang diberikan. فمباشرة يرفض الكتاب. Kemudian dengan terusnya mereka membuang kitab tersebut. ويقول هذا بدعة. Dan mereka mengatakan ini adalah satu yang bid'ah. ولا نريد الأذكار إلا من الكتاب والسنة. Dan mereka mengatakan kami tidak menginginkan zikir melainkan daripada Al-Quran dan hadis. ولا يعلم أن هذه الأذكار هي من عين الكتاب والسنة. Yang mana mereka tidak mengetahui bahawasanya kitab itu adalah zikir itu adalah daripada Al-Quran dan sunnah. سمعتم الكلام من الشيخ الفاضل معين الدين حفظه الله. Kita dengar kalam daripada Syekh Amiruddin rahimahullah ta'ala. وهو تكلم عن هذا الطريق الصحيح. Yang mana beliau mengatakan, menceritakan tentang perjalanan yang lurus. منهج أهل السنة والجماعة. Berkenaan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. هذا الإمام البخاري علما من أعلام مدرسة السنة والجماعة. Al-Imam Bukhari adalah di antara ulama yang besar dalam membawa manhaj ahli sunnah wal jamaah. منهج أهل السنة والجماعة أدب مع الله. Manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah satu manhaj yang mempunyai sangat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. ليس منهج التكفير. Bukan manhaj mentakfir. وليس منهج التفجير. Bukan manhaj untuk mengebom ataupun meluarkan orang daripada kejahatan. وليس منهج التشريك. Bukan manhaj untuk mensyirikkan orang lain. وليس منهج التبديع. Bukan manhaj untuk membid'ahkan orang. إنما منهج علم. Akan tetapi manhajnya adalah manhaj ilmu. ومنهج عمل. Manhajnya membawa kepada amal. ومنهج سلوك. Manhajnya membawa kepada suluk. ومنهج دعوة إلى الله. Manhajnya membawa kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. نجد هذا الإمام البخاري من العلماء العاملين. Yang mana kita dapati bahawasanya Al-Imam Bukhari daripada ulama yang beramal dengan ilmunya. واختلف أهل العلم. Yang mana berselisih pendapat di si ahlul ilm. ماذا كان مذهب هذا الإمام؟ Apakah mazhab Al-Imam Bukhari? منهم من قال أنه كان مذهبه مذهب الحديث. Sebahagian mereka mengatakan mazhab Al-Imam Bukhari adalah mazhab ahlul hadis. ولكنه تعلق بأهل العلم. Akan tetapi mereka itu mungkin beliau berhubung dengan ahlul ilm. وقال بعضهم أنه كان على مذهب الإمام الشافعي على قول بعض أهل العلم. Dan sebahagian mereka juga mengatakan Al-Imam Bukhari ini adalah daripada mazhabnya adalah mazhab Al-Imam Syafi'i. كما قاله الشيخ علي جمعة المصري حفظه الله. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah Al-Misri. وهكذا الذي يهمنا أنه على منهج أهل السنة والجماعة. Dan beginilah keadaan imam kita yang mana mereka itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. أهل السنة والجماعة هم الذي حفظ الله بهم هذا الدين. Ahli sunnah wal jamaah adalah penyebab yang mana Allah Ta'ala memelihara agama ini. وسمعتم الكلام عن منهج الأشاعرة في العقيدة. Dan juga kita mendengar kalam daripada Syekh Amiruddin berkenaan dengan manhaj tauhid kita, manhaj Asy'ariyah. الإمام أبو الحسن الأشعري هو الذي أخذ سلسلة متصلة إلى الإمام أبو موسى الأشعري. Yang mana Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hubungan silsilahnya itu terhubung kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sahabat itu berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك بعض الذين لم يقرؤون ويتعلمون يستشكلون كيف عقيدة الأشاعرة.
Dan sebahagian orang yang mereka itu tidak belajar, mereka itu tidak meneliti, mereka mengatakan bagaimana boleh dinisbahkan akidah kepada Asy'ariyah? عقيدة أهل السنة والجماعة. Akidah ahli sunnah wal jamaah. تشرف هذا الإمام أبو الحسن الأشعري أنه خدم هذه العقيدة. Bahawasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau itu dimuliakan, dinisbahkan kepada beliau kerana beliau berkhidmat dalam memperbetulkan akidah ahli sunnah wal jamaah. لكنها إنها هي عقيدة النبي محمد. Akan tapi pada hakikatnya itu adalah hakikat akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, عقيدة الصحابة. akidah sahabat Nabi. وهكذا سار على هذا النهج أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها. Dan daripada itulah yang menjadi ahli sunnah wal jamaah di timur dan di barat melalui perjalanannya akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada Rasulullah. وهم أهل السواد الأعظم. Yang mereka itu adalah daripada kelompok yang besar. مهما ذهبت إلى أي بلاد من بلاد الإسلام لوجدت أكثر أهلها على منهج الأشاعرة. Di mana pun kalau kita lihat beradanya orang Islam, maka di situ kita dapati bahawasanya ada manhaj Al-Asy'ariyah. كما تفضل الشيخ أمير الدين بهذا الكلام. Yang mana kita dengar tadi daripada kalam Syekh Aminuddin. وسمعتم كذلك على أنه لا تجد بلادا متمسكة بالكتاب والسنة إلا ولها اتصال بهذا المذهب المبارك وهو منهج الأشاعرة في العقيدة. Dan juga kita tidak melihatkan daripada kalangan ulama melainkan apabila disebutkan keadaan manakib mereka itu, kita dapati mereka itu berhubung dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. هذا لا يتدخل في المذهب الفقهي. Yang ini yang kita bicarakan yang tidak termasuk dengan mazhab fiqhnya. يمكن يكون الإنسان على مذهب الإمام الشافعي فقها ومذهب الإمام الأشعري عقيدة. Yang mungkin kita mengatakan bahawasanya seorang itu bermazhab dalam pemahaman Al-Imam Syafi'i pada fiqhnya dan bermazhab dalam akidahnya dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah akidahnya. فيقولون مثلا شافعي المذهب سني العقيدة. Dan boleh kita mengatakan Syafi'i pada mazhab dan Sunniyan, yakni akidah Asy'ariyah pada dia punya akidah. وربما يكون حنفي، ربما يكون مالكي، ربما يكون حنبلي، لا يضر هذا شيئا. Terkadang orang itu berfahaman dengan pemahaman Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hanbal, akan tetapi tidak menjadi masalah pada pemahaman fikihnya. وجدنا أن هذا المنهج هو خير منهج مثل الإسلام. Yang mana kita dapati bahawasanya manhaj di dalam tauhid kita adalah di antara manhaj yang benar di dalam manhaj Islam. الذي جاء إلى بلادكم هذه. Yang datang pada negara kita ataupun negara kita ini. الذي يقال أنه الشيخ عبد الله الحضرمي. Yang mana dikatakan seorang yang datang daripada ulama itu namanya adalah Syekh Abdullah Al-Hadrami. الذي جاء من الشحر حضرموت. Yang mana beliau itu datang daripada Hadramaut. على منهج الأشاعرة. Di atas manhaj Asy'ariyah. شافعي المذهب. Syafi'i pada mazhab fiqhnya. نفع الله به الناس. Dan dengan beliau itu ramai orang mendapat manfaat. دخل الناس على يده الإسلام. Berapa ramai orang yang masuk Islam melalui jalannya. وهكذا انتشر الإسلام في ماليزيا. Begitulah keadaan tersebarnya Islam di Malaysia وفي ini. إندونيسيا. Begitu juga di Indonesia. وفي الهند. Begitu juga di Hindi. وفي أفريقيا. Begitu juga di Afrika. كلهم على منهج الأشاعرة. Mereka itu semua berada di atas manhaj Asy'ariyah. ثم يأتي من يدعي العلم. Kemudian datang pula permasalahan dalam agama. في آخر الزمان Pada akhir zaman ini, يريد أن يكفر المسلمين yang mana mereka itu nak mengkafirkan orang Islam, وأن يخرجهم عن منهج أهل السنة والجماعة. yang mereka nak mengeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. ويقول لك لا يوجد إلا كتاب وسنة. Mereka mengatakan tidak didapati daripada pemahaman melainkan kitab dan sunnah. Ini Al-Quran dan sunnah. نسأله سؤالا. Kita tanyakan kepada mereka soalan. ماذا تعرف عن الإمام أبو الحسن الأشعري؟ Adakah mereka mengetahui tentang keadaan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? هل هذا كان صاحب دكان؟ Adakah beliau daripada tokek kedai أو صاحب مقهى؟ ataupun tokek kedai kopi أو صاحب لعب؟
ataupun toke permainan, أو هو من العلماء ataupun beliau adalah ulama, أو هو ممن حفظ الله بهم الدين. ataupun beliau adalah daripada orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala untuk menjaga agama. هو في الحقيقة لا يعرف شيئا عن ذلك. Pada hakikat mereka tidak mengenali imam tersebut. لم يحفظ إلا أحاديث قليلة Hafaz Ali melainkan hadis yang sedikit. كلها في تبديع المسلمين Semuanya hadis yang terkait dengan membid'ahkan orang Islam, وتشريك المسلمين. yang mensyirikkan orang Islam. حفظ بعض الآيات Mereka menghafaz sebahagian daripada ayat Al-Quran, يتغنى بها yang mereka melagukannya sahaja بلسانه فقط، dengan lisannya semata-mata, لا يصل هذا المعنى إلى قلبه، yang tidak masuk maknanya di dalam hati mereka. ثم يحمل الآيات التي نزلت في الكفار Kemudian mereka mengambil ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir, فيجعلها على المسلمين. dia jadikan ayat itu kepada orang muslim. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: Berkata Al-Imam Bukhari, ما صار الخوارج خوارج tidak menjadinya golongan Khawarij itu daripada golongan Khawarij, إلا أنهم حملوا آيات نزلت في الكفار على المسلمين. melainkan mereka itu mengambil ayat yang sepatutnya diturun kepada orang kufar, kemudian diletakkan ayat itu kepada orang muslimin. الخوارج أولا من عادوا أمير المؤمنين سيدنا علي. Golongan Khawarij ini adalah mereka daripada golongan yang menjadi musuh kepada Amirul Muslimin. اتهموه بالكفر. Mereka mengatakan bahawasanya Amirul Mukminin itu kufur. اتهموه بالخروج عن الملة. Mereka mengatakan kepada Amirul Mukminin keluar daripada agama, استباحوا دمه. dan menghalalkan pula darah-darah mereka. كانوا يأتون بالآيات التي نزلت في الكفار فيجعلونها على الأمير سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وجماعته. Mereka ni Khawarij mengambil ayat-ayat yang pada asalnya diturunkan kepada orang kafir dan dijadikan ayat itu kepada Al-Imam Sayyidina Ali, sehingga melakukan satu tindakan kepada Sayyidina Ali pada tindakan yang tidak layak bagi Sayyidina Ali. كيف تكفرون قوما يقولون لا إله إلا الله. Bagaimana mungkin mengkafirkan seorang yang mengatakan la ilaha illallah? إنما الكفار من رفضوا أن يقولون لا إله إلا الله. Bahawasanya akan tetapi orang yang kafir itu orang yang mengkafirkan kalimah la ilaha illallah. وهم مشركي مكة. Mereka itu daripada golongan musyrikin Makkah. قال الله سبحانه وتعالى عنهم وأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Yang mana orang musyrikin mereka Makkah itu apabila idza qila lahum la ilaha illallah, kepada mereka la ilaha illallah, kemudian mereka menyombong diri mereka. وكانت الآيات تخاطب من لم يقل لا إله إلا الله. Ayat itu sebenarnya diberikan, disebutkan, diturunkan kepada orang yang tidak ingin beriman dengan kalimah la ilaha illallah. حتى جاء أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم. أشقى الآخرين. Sehingga datanglah ke masalah yang lain kepada وإذا به لبد لسيدنا علي يعني في المكان هذا في الطريق وطعنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في محل أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana mereka itu membunuh عبد الرحمن بن ملجم. Abdurrahman bin Maljam, yang mana beliau itu membaca ayat Al-Quran dan kemudian beliau sendiri membunuh Sayyidina Ali, yang mana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh pada tempat-tempat yang tertentu. قبل سنين كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر رسول الله سيدنا علي أنه سيقتل. Di dalam tempoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dibunuh Sayyidina Ali, Rasulullah sudah mengisyaratkan bahawasanya Sayyidina Ali ini akan dibunuh. وقال له لسيدنا علي كيف بك يا علي، يقول رسول الله كيف بك يا علي إذا جاء أشقى الآخرين فضربك ها هنا أدمى هذا المحل فأخضب منك هذا حتى سال الدم إلى لحيتك. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, bagaimana keadaanmu kalau seorang yang datang yang memukul kamu pada dahinya kamu sehinggalah mengeluarkan darah, sehingga darah itu tumpah mengalir pada janggut kamu."
وضربه في المحل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika dibunuh Sayyidina Ali, maka berlakulah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibunuh sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما مسكوا عبد الرحمن بن ملجم, ketika mana dipegang ataupun ditangkap orang yang membunuh Sayyidina Ali, yakni Abdurrahman bin Maljam, أخذ يتكلم معه سيدنا محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي من غير سيدتنا فاطمة الزهراء, محمد ابن الحنفية. Kemudian yang memegangnya itu adalah salah seorang daripada anak Sayyidina Ali daripada Sayyidatina Fatimah, ibn Sayyidina Ali, anak kepada Sayyidina Ali itu pegang dia dan tangkap dia. لقب ابن الحنفية للقب أمه, dinisbahkan kepada Hanafiyah kerana laqab atau penggelaran bagi ibunya. قال له لماذا قتلت أمير المؤمنين, Maka ditanyakan kepada orang yang membunuh Sayyidina Ali, kenapa engkau membunuh Amirul Mukminin? انظروا إلى هذا الشقي عبد الرحمن بن ملجم قال قتلته تقربا إلى الله. Kita lihat bagaimana perkataannya Abdurrahman ibn Muljam yang mengatakan ketika mana beliau menjawab apabila ditanya, beliau mengatakan, aku membunuh kerana taqarruban ilallah, mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. فقال له سيدنا محمد بن الحنفية سأقطع أذنيك ولسانك. Maka anaknya Sayyidina Ali, Muhammad ibn Hanafi, mengatakan, aku akan potong dua telinga kamu dan akan memotong lisan kamu قبل أن أقتلك. sebelum aku bunuh kamu. قال افعل بي ما شئت. Maka dia mengatakan, buat saja apa kamu inginkan, إلا لساني لا تلمسها. melainkan lisan aku, lidah aku ini jangan engkau sentuh. لأني أذكر بها الله. Kerana lisan aku ini menyebut nama Allah Subhanahu wa هو taala. يظن نفسه على الخير. Beliau menyangkakan diri beliau berada dalam keadaan baik, sedangkan beliau sudah membunuh Amirul Mukminin. تقتل أمير المؤمنين وتقول أذكر الله. Membunuh Amirul Mukminin dan kemudian mengatakan berzikir kepada Allah Taala. هؤلاء الجهل الآن يظنون أنفسهم أنهم على الخير. Mereka, begitu juga mereka yang jahil pada zaman kita ini, mereka menyangkakan mereka berada dalam keadaan yang benar وأنهم يدافعون عن الإسلام. dan menyangkakan mereka itu adalah orang-orang yang memelihara agama Islam, حتى نشأت منهم فرقا قاتلت المسلمين. sehingga ada timbul daripada mereka kelompok yang membunuh orang Islam sendiri. ويقولون أولا نطهر المشركين عندنا ثم نذهب إلى اليهود هناك. Kemudian mereka mengatakan, mulaannya kita nak membersihkan kesyirikan daripada orang-orang Islam yang syirik, baru kita pergi kepada orang Yahudi. ويقول بعضهم هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أشد خطرا من اليهود. Dan sebagian mereka mengatakan, mereka yang pergi ke kubur ni lebih teruk daripada Yahudi, لأنهم أشركوا بالله. kerana mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. هل سمعتوهم أشركوا بالله؟ Adakah kamu mendengar orang yang pergi ziarah kubur, mereka itu mensyirikkan Allah? كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Buruk kalimah yang keluar daripada lisan-lisan mereka. أصبح بعض الشباب متأثرا بكلامهم. Tetapi berlakunya sebahagian daripada pemuda-pemuda yang terkesan dengan kata-kata mereka, يعتقد كل من زار قبرا من القبور إنما خلاص خرج من الدين. yang mana yang mereka terkesan dengan golongan itu, mereka beriktikad bahawasanya orang yang pergi ziarah kubur itu mereka itu keluar daripada agama. هل كل من وقف أمام القبر أشرك بالله؟ Adakah semua orang yang berdiri di hadapan kubur mereka itu syirik kepada Allah? الانحناء إلى القبور لا يجوز، حرام. Tunduk kepada kubur, ya betul, itunya haram, tidak boleh. والطواف حول القبور لا يجوز. Betul bahawasanya tawaf di kubur itu kita setuju bahawasanya ia adalah haram. لكن إذا رأينا إنسانا يطوف حول القبر، Akan tapi kalau kita melihat seorang itu bertawaf di kubur, هل نخرجه عن الإسلام؟ adakah boleh kita mengeluarkan dia terus daripada Islam? هل نشركه؟ Adakah kita nak mensyirikkan dia بمجرد أننا رأيناه؟ dengan hanya kita melihat dia? هو لا يمكن لا يعرف، لا يعرف، جاهل. Mereka tak mengetahui, mereka itu jahil. ننبهه. Mungkin mereka yang tawaf kita lihat itu orang itu jahil, jadi kita teguh dia, نعرفه. kita ajarkan kepada dia. يقول سيدنا ابن سيرين النية غيب، يعني هذه النيات غيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Berkata Al-Imam Ibn Sirin bahawasanya
Niat seorang itu satu benda yang gaib, yang tak nampak. إنما نحكم على الناس بالظاهر. Akan tetapi kita kena menghukum seorang itu dengan apa yang terlihat pada zahirnya. وليس لنا إلى قلوبهم ونياتهم سبيل. ليس لنا سبيل إلى نياتهم. Dan bagi kita tidak ada jalan untuk kita menghukum mereka melalui niat mereka. الآن توضع الجنازة أمامنا في المسجد. Contohnya sekarang terletak di hadapan kita jenazah. نصلي مثلا صلاة العصر. Contohnya sekarang kita salat asar. نحن نركع لله. Kita sujud kerana Allah Ta'ala. أمامنا الجنازة. Di hadapan kita jenazah. هل نركع للجنازة؟ Adakah kita rukuk, kita menyembah jenazah tersebut? هل نسجد للجنازة؟ Adakah kita sujud untuk jenazah itu? أمامنا هذه الطاولة. Dan di hadapan kita ini ada meja. هل نسجد أمامها أننا نعبدها؟ Dan kita sujud di hadapannya, adakah kita sembah meja ini? هذا لا يدخل في عقل العاقل. Maka ini tidak tidak layak bagi orang yang berakal memikirkan sedemikian. لا يمكن أن نحكم على الناس ببعض المظاهر. Tidak mungkin kita menghukum kepada manusia ini dengan hanya kita melihat pada zahirnya. فلنرجع إلى منهج السلف. Maka kita kembali kepada manhaj salaf. ماذا كانوا كيف يتعاملون مع الشبهات؟ Dengan mengetahui apa yang mereka katakan apabila berlaku tentang perkara-perkara yang kesamaran. هل يشركون الناس مباشرة؟ Adakah salaf mereka mensyirikkan orang itu dengan semata-mata melihat perbuatannya? نقل الإمام ابن الجوزي في كتابه. Disebutkan Al-Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya. قولا لسيدنا ابن عباس. Yang mana beliau menakalkan kalam Sayyidina Ibn Abbas. في كتابه دفع شبه التشبيه. Yang daripada kitab Daf'ut Tashbih. بأكف التنزيه. بأكف التنزيه, nama kitab. قال الإمام ابن عباس وإني لا أخرج مسلما من الإسلام ب1000 شبهة أحب إلي من أن أدخل مسلما واحد بشبهة واحدة رجلا واحد الإسلام بشبهة واحدة خير لي من أن أخرج مسلما واحد من الإسلام ب1000 شبهة. Berkata Al-Imam Ibn Abbas dalam kitabnya bahawasanya aku tidak menyukai mengeluarkan seorang itu dengan 1000 kesamaran yang berlaku di dalam dirinya seorang itu, keluarkan dia daripada Islam, lebih aku sukai daripada memasukkan seorang itu ke dalam Islam apabila melihat perbuatan. بمعنى لو رأينا بعض التصرفات من بعض المسلمين. Yang mana maknanya apabila kita melihat perbuatan ataupun keadaan manusia pada zaman فيها بعض المخالفات yang mungkin pada zahirnya berlaku kesalahan التي لا تخرج من الإسلام. dan yang mana kita tak boleh terus keluarkan dia daripada Islam. ولكن الإسلام لا يحبها. Akan tapi Islam tidak menyukai perbuatan tersebut. فلا يمكن أن نخرجهم من هذا الإسلام بسبب هذه الشبهات. Maka tidak mungkin ataupun tidak boleh kita nak mengeluarkan terus seorang itu daripada Islam dengan apa yang kita lihat daripada perkara-perkara kesamaran yang dilakukannya. إلا من جاء بكفر بواح صريح. Melainkan mereka yang kita lihat melakukan perbuatan yang kufur yang nyata. ومن أشرك بالله شركا الكل يقره أن هذا شرك بالله. Ya, barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas, maka boleh waktu itu kita mengatakan orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. صعب جدا. Maka ini sangat susah. يحتاج منا الدخول إلى قلوب الناس. Yang berhajat untuk kita mengetahui apa yang ada di dalam hati orang. هل هذا الإنسان يعتقد إله غير الله؟ Adakah manusia mengiktikad bahawasanya dia ada Tuhan selain daripada Allah? هل يعتقد إنسانا ينفعه ويضره استقلالا من دون الله؟ Yang perlu kita tahu, adakah dalam hati seorang itu yang yang berpegang bahawasanya yang beri manfaat dan mudaratkan selain daripada Allah? فإنه إن فعل ذلك فقد أشرك بالله جل جلاله وتعالى عظمته. Akan tetapi kalau kita lihat seorang itu yang beriktikad, berpegang, yang beri manfaat dan beri mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar, ia keluar daripada kebenaran. إذن دماء المسلمين غالية. Jadi apa yang kita dengar,
darahnya orang muslim itu sangat bernilai dan berharga. وأعراض المسلمين غالية. Yang mana peluh-peluhnya ataupun diri orang mukmin itu adalah mahal dan bernilai. فلنستعرض سيرة السلف. سيرة السلف نريد أن نستعرضها. Perlulah kita melihat sirah-sirah salaf dan membacanya. من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إلى زماننا هذا. sehingga zaman kita ini. هل سمعنا سيدنا أبو بكر شرك مسلما؟ Adakah kita mendengar Sayyidina Abu Bakar mensyirikkan orang Islam? مسلما يعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله. Orang muslim yang benar yang beriktikad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. هو قاتل من منع الزكاة. Dia membunuh orang yang menegah daripada mengeluarkan zakat. لأنهم جحدوا حكما من أحكام الدين. Kerana mereka terang-terangan menentang hukum daripada hukum Islam. ومن رفض ركنا من أركان الإسلام فقد كفر بالله. Barang siapa yang mengeluarkan hukum Islam dan menolak hukum Islam, maka orang itu pada zahirnya hakikat orang itu kufur kepada Allah Ta'ala. هل سمعتم سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو أحد من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو حتى من 85 مذهبا غير المذاهب المعتبرة الأربعة هل كانوا يكفرون ويشركون المسلمين؟ Adakah kamu pernah mendengar daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan a'immah dan juga mazhab aliran-aliran mazhab 85 yang mengkafirkan orang Islam secara nyata? لم يظهر إلا في آخر الزمان. Tidak terzahir melainkan perbuatan itu berlaku pada akhir zaman. وأختم بما ذكره الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في المستدرك. Dan saya akhiri dengan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Hakim dan Al-Imam Ahmad. أن أول من أنكر إتيان الناس إلى القبور أو أنهم يتوسلون بهم إلى الله مروان بن الحكم. مروان بن الحكم أول من اعترض على من يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya orang yang pertama mengingkari tentang orang yang menziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Walid ibn Hakam. خرج مروان بن الحكم وهو الذي أثار الفتنة. Pada satu hari keluarnya Marwan ibn Hakam yang beliau itu adalah kesan daripada fitnah, yakni orang yang membawa fitnah. بسببه قتل سيدنا عثمان بن عفان. Kerana beliau itu membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. هذا مروان بن الحكم وجد رجلا داسا رأسه أي هذا الرجل واضعا رأسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana Marwan ibn Hakam, beliau melihat seorang itu menundukkan kepalanya sedikit di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكأنه يتحدث إلى رسول الله. Sehingga ada seolah-olah orang yang duduk menundukkan kepala di hadapan makam Rasulullah itu seakan-akan dia berbicara dengan Rasulullah. فجاء مروان بن الحكم وغضب على هذا الرجل. Maka datangnya Marwan ibn Hakam dan marah kepada lelaki tersebut. وأخذ ورفع رأسه. Dan dia mengambil lelaki tersebut dan memegang kepala lelaki tersebut. قال ماذا تفعل هنا؟ Maka dikatakan, apa yang kau buat di sini? فإذا بهذا الرجل سيدنا أبو أيوب الأنصاري. Maka apabila dilihat orang yang dipegang itu adalah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. صاحب رسول صلى الله عليه وسلم. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من نزل في بيته رسول الله. Orang yang Rasulullah masuk ke dalam rumahnya ketika sampai di Madinah. عالم من علماء الصحابة. Di antara orang alim daripada ulama di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ممن تلقوا العقيدة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Di antara orang yang bertalaki yang betul mengambil manhaj agama ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنظر إليه أبو أيوب الأنصاري. Maka Abu Ayyub Al-Ansari melihat kepada Marwan ibn Hakam. قال يا مروان لم أأتي حجرا. Kemudian beliau mengatakan kepada, wahai Marwan, aku tidak datang kepada batu. ولم أأتي قبرا. Dan aku tidak datang kepada kubur. إنما أتيت رسول الله. Akan tapi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولكني سمعت من رسول الله حديث. Akan tapi aku dengar daripada Rasulullah akan satu hadis. قال صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على الدين إذا أخذه أهله. Yang mana Rasulullah mengatakan,
jangan kamu menangis tentang la tabku. إذا أخذه أهله لا تبكوا على الدين. Jangan kamu menangis tentang agama jika diambil daripada ahlinya. ولكن أبكوا على الدين إذا أخذه غير أهله. Akan tetapi kamu menangis apabila agama diambil daripada orang selain daripada ini, orang yang bukan ahli mengambil agama tersebut. وأختم بقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكلمة جاءوك لم يذكر في القرآن في حال حياته. في بعضهم يقول جاءوك في حال حياتك. مرحبا، سنقرأ القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في حال حياتك. هذا تحريف، هذا تحريف في كتاب الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك مطلقة في حال حياتك أو بعد حياتك يا رسول الله. Dan kita akhiri dengan ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dan jikalau seorang itu annahum idh zalam, mereka menzalimi diri mereka kemudian datang kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon untuk istighfar untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima istighfar tersebut. Disebutkan di dalam ayat tersebut ja'uka, datang kepada kamu, dan tidak disebut pada ayat tersebut ja'uka fi hayatika, datang ketika kehidupan Nabi. Akan tetapi disebutkan secara mutlak yang datang kepada Nabi sama ada pada hidupnya Nabi ataupun pada ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi, disebut secara mutlak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran dan rezeki kepada kami untuk mengikut kepada kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami jalan kebatilan dan rezekikan kepada kami untuk menjauhi daripada kebatilan. Allahumma bihurmati nabiyyika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqbalana ya Rabbi ala ma fina. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah, kabullah dengan apa yang ada daripada kami, dengan apa yang kami lakukan ini. Wansur ahli sunnah wal jamaah fi jami' aqtar al-ma'mura ya Allah. Ya Allah, bantulah dan berikan bantuan kepada ahli sunnah wal jamaah pada setiap tempat. Waj'al hadzal balad baladan aminan fihi min al-ulum wal khairat ila yaum al-qiyamah. Dan ya Allah, jadikanlah bilad ini, negara yang aman sehingga hari kiamat. Wa kaththir fihi al-hudata wal adillah. Ya Allah, berikan daripada bilad ini, banyakkan daripada bilad ini orang yang membawa kepada petunjuk. Wal mursyidina li tariqil millah, yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisirri asrari thawabil Fatihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنتم تصلون معهم صلينا العشاء قدمنا. نعم أنا أتكلم شوي عشان في الإمام بعد شوي الهديه لكم. الإمام بعد الهديه لكم أتكلم شوي يعني إكرام يعني. أنا الآن قبل السنة. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Syekh Aminuddin Abdul Rahim di atas ucapan dan tazkirah sebentar tadi, dan juga kepada Sayyidil Habib Muhdhar bin Ali bin Abu Bakar Al-Idrus di atas ucapan tazkirah, peringatan, nasihat kepada kita tadi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sebelum kita menutup majlis pada malam ini, kita menjemput Tuan Imam Masjid Al-Bukhari untuk memberikan sedikit sumbangan penghargaan kepada Sayyidil Habib Muhdhar bin Ali bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan pihak penganjur mengucapkan ribuan dan jutaan dan memohon kemaafan sekira ada berlaku sedikit kesilapan, kesalahan atau kekurangan dalam majlis pada hari ini, dan mudah-mudahan
kita mendengar dan mendapat segala manfaat apa yang disebutkan oleh Al-Habib tadi.